Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Tahun Baru Cina bagi komuniti Tionghoa yang meraihkan Tahun Baru Cina 2022, Tahun Harimau, dan pastinya sambil menikmati juadah bersama ahli keluarga dan juga jiran tetangga dan juga sahabat handai. Kita meraihkan dengan penuh kesyukuran kerana kepelbagaian negara inilah merupakan kekuatan. Dan saban tahun, setiap kali perayaan setiap etnik itu, kita akan merayakan bersama-sama walau dalam keadaan yang amat kritikal ketika pandemik sejak 2 tahun lalu, kita masih dapat merayakan walaupun kita berjauhan dengan keluarga. Dan Alhamdulillah, untuk tahun 2022, kelonggaran diberikan kerana kita sudah memasuki fasa keempat proses pemulihan negara, tetapi kita pastinya tidak mahu alpa bahawa COVID masih berada di keliling kita. Sempena Tahun Harimau tahun ini, kita ingin mengambil sempena kekuatan masyarakat Tionghoa ataupun masyarakat Cina yang memang sinonim dengan kekuatan mereka dalam bidang perniagaan, kekuatan mereka, kemahiran mereka dalam bidang pemasaran dan sebagainya. Bagaimana juga kesempatan ini kita embrace bagi semua etnik, bukan hanya kelompok masyarakat Cina. Walaupun kita tahu masyarakat Tionghoa ada pelbagai etnik di dalamnya. Ada Fuchao, ada Hokkien, ada Cantonese, ada Hailam dan seumpamanya. Tetapi majoritinya mereka terlibat secara langsung dengan perniagaan dan mahir menjadi jurujual dalam apa juga perniagaan yang mereka lakukan. Apatah lagi dalam dunia kita melalui pandemik dan juga dalam era digital sekarang, mereka mahir menggunakan secara konservatif, tetapi mereka juga cepat berubah untuk merebut peluang dalam jualan dalam talian. Jadi untuk melihat perkara ini sempena Tahun Baru Cina, saya akan bersama dengan saudara Anas Zubeidi yang tidak asing lagi bersama saya di agenda awal ini. Pengarah Zubeidi sedang berhad. Assalamualaikum Cik Anas, apa khabar? Waalaikumsalam. Ada di Penang ke di Kuala Lumpur? Balik Penang sebenarnya. Ya, balik Penang sempena cuti Chinese New Year ya. Yalah, kebetulan Chinese New Year jatuh pada cuti yang panjang. Ya, betul ya. Dapatlah makan nasi kandak. Okey, Cik Anas, kerana saya tertarik dengan artikel Cik Anas berkaitan bahawa kita mahu lahirkan lebih ramai usahawan dan juga pemilik-pemilik perniagaan ini juga bukan hanya mahu menjual barangan dan juga perkhidmatan, tetapi kita juga perlu mahir menjadi seorang jurujual yang berjaya. Apa maksud dalam artikel yang dikeluarkan oleh Cik Anas berkaitan dengan kita menyambut Tahun Baru Cina, tetapi kita perlu melihat apa yang ada di sekeliling kita, terutamanya bagaimana kelompok etnik Cina ini dari Perlis hinggalah Sabah, malah seluruh dunia. Mereka memang ini merupakan kekuatan mereka. Ya, sempena Konghi Facoy, kami menulis satu mesej ini mengatakan bahawa memang di Malaysia ini kerajaan dan juga rakyat Malaysia ramai nak jadi entrepreneur dan juga ahli perniagaan. Tapi yang peliknya yang nak masuk berniaga ni dia tak suka buat jualan. Dia tak mau jadi jurujual. Ini adalah satu fenomena yang kita harus menangani. Kalau tidak, sampai bila-bila mungkin kita tidak akan dapat menjanakan, membawa lebih rakyat Malaysia untuk masuk dalam dunia perniagaan, kerana jualan itu adalah satu aspek yang sungguh penting dalam perniagaan. Jadi betul tadi kata Brother Nazri, kita lihat di Malaysia ini dari segi budaya, kita lihat memang kaum Cina lebih mirip dalam dan juga lebih cekap dalam perniagaan dan juga dalam jualan. Ya, kalau Cik Anas boleh spesifikkan, kalau kita imbas, kalau saya datang dari Melaka, di setiap kampung itu memang ada kelompok masyarakat Tionghoa yang akan menjual barangan keperluan harian, sama ada hardware lah, kedai gunting rambut, ataupun kedai membaiki motosikal dan juga kereta dan juga barangan runcit. Dan mereka ini seorang ataupun keluarga yang berjaya, bukan hanya menjadi seorang jurujual ataupun membuka kedai, tetapi cara komunikasi mereka dengan orang kampung, kalau boleh mereka kenal seluruh masyarakat kampung, majoritinya orang Melayu ketika itu, dan boleh orang kata pun berkompromi dalam memberi hutang. Kita masih ingat menggunakan buku 35 dan sebagainya, dan ia mencipta trust ataupun mencipta keyakinan dan kepercayaan antara masyarakat Cina Tionghoa dengan masyarakat Melayu.
Bagaimana budaya ini dapat diteruskan dari generasi ke generasi oleh masyarakat Tionghoa, tetapi kita ini memang tahulah kita sebuah masyarakat kataupun pertanian daripada zaman sebelum penjajah lagi, kita tahu. Begitu juga masyarakat India yang datang dari Tamil Nadu dan sebagainya. Mereka bukan komuniti peniaga. Bagaimana kita boleh belajar dengan semangat Tahun Baru Cina ini, bukan hanya untuk mencipta ataupun membuat perniagaan. Itu ramai, semua dah beriltizam ketika pandemik ini adalah nak jual ni, nak jual itu dan sebagainya. Tetapi mereka tak nak jadi jurujual. Apa masalahnya kita ni? Pertamanya kita mesti tahu bahawa budaya jualan dan budaya perniagaan adalah lebih dipraktikkan di dalam kaum Cina, ya. Dalam kaum India pun betul kata tadi, dari segi bukan semua orang India yang tak mahu atau tak cekap dalam jualan, selalunya adalah daripada pihak yang kaum daripada Tamil, ya. Dan kalau lihat orang Melayu lebihlah. Ini kerana kita tak ada role model, ya, dalam keluarga kita, yang kita tak ada. Mak bapak kita selalunya adalah petani ataupun kerja kerajaan, kerja polis, kerja tentera. Jadi kita tidak diberi dalam keluarga itu, kita tak ada belajar dalam seorang anak yang anak daripada mak bapaknya atau mungkin pak ciknya atau mak ciknya yang telah dalam dunia perniagaan, dia boleh nampak, dia boleh dengar cara-cara bagaimana menjaga kewangan, cara-cara berkomunikasi dengan pelanggan atau membina pelanggan. Jadi ini adalah salah satu budaya yang telah mirip ataupun telah dalam di dalam kaum Cina di Malaysia, ya. Dan kita lihat juga mereka lebih kalau walaupun tak ada pendidikan yang tinggi, contohnya walaupun dia orang fail, gagal dalam Form 3 atau Kategori 3 dengan 5, mereka terus cari jalan buat bisnes. Kerana itulah apa yang mereka tahu, apa mereka pernah nampak, apa mereka pernah lihat atau mendengar di antara dalam keluarga mereka. Kita pula lain kalau mungkin orang Melayu, kalau kita lepaskan Form 5 atau lepas universiti pun, kita mungkin nak cari tempat kerja macam yang kita nampak dulu juga, ya, kerja di dalam mungkin office, ya, dapat gaji yang bulan-bulan, ya. Itu semua adalah satu budaya yang telah diterap. Kalau nak pecahkan budaya ini, kita mesti ada beberapa cara yang penting. Salah satunya adalah kita harus cuba memberangsangkan, memotivasikan kaum-kaum Melayu dan juga kaum Tamil supaya lepas universiti ataupun Form 5 ataupun Form 6, ceburkan diri dalam dunia jualan. Jadi salesman dulu, jadi jurujual dulu. Dari itu kita boleh mula belajar. Mungkin 3-4 tahun kemudian kita dah tahu cara-cara ni. Kita nak buat jualan, kita nak jaga kewangan, ya. Memang tadi betul Brother Nazri kata, ada beberapa perkara yang penting dalam bisnes. Salah satunya adalah kebolehan memberi hutang. Itu betul. Ya. Cik Anas, kita tahu ada perdebatan yang sentiasa diangkat oleh pakar-pakar perniagaan. Sama ada kita melihat street smart ataupun study smart itu berbaloi untuk kita melahirkan seorang usahawan yang berjaya. Ramai mengatakan bahawa street smart lebih berjaya. Seperti mana Cik Anas katakan tadi, mereka ini seasoned, mereka ini brave, mereka ini katakan bold. Tahu apa yang pelanggan mahukan, apa pasaran yang mahukan dan apa trend yang berada di lapangan yang mereka boleh gunakan untuk menjual ataupun melariskan barangan. Tetapi dalam masa yang sama, kita berbelanja berbilion ringgit dalam pelbagai bentuk latihan ataupun pengajian, sama ada secara formal di universiti ataupun secara kemahiran di institusi kemahiran dan sebagainya. Tetapi kita akhirnya, anak-anak muda ini apabila mereka keluar bergraduan, tak sampai mungkin 50% ataupun kurang dari itu yang akan menceburi bidang perniagaan. Mereka akan makan gaji, mereka akan makan gaji dengan toke yang lain, toke masyarakat Tionghoa dan sebagainya, sedangkan mereka sudah belajar. Jadi bagaimana ini dapat diruntuhkan, tembok-tembok ataupun study smart ataupun street smart ini, Cik Anas? Brother Nazri, pertamanya jika kiranya kita lihat dari segi kursus-kursus entrepreneur, perniagaan di universiti dan juga di badan-badan kerajaan. Masalahnya adalah tidak menekan dengan benar-benar, dengan bersungguh-sungguh
dari segi jualan ataupun buat juru jual. Kaum Melayu kalau kita kata kita salesman macam tak ada gaya, ya sebenarnya itu adalah satu penting. Kita harus menjadikan kerja juru jual ini atau salesman adalah career of choice ataupun kerjaya pilihan utama. Kerana betul lah tadi kata kalau nak street front kita mesti dekat street dululah, kita mesti mencubur dulu, kita mesti try dulu, kita mesti dalam perniagaan. Contohnya dalam dari segi kalau kita ada entrepreneurial degree ataupun di universiti, seharusnya sekurang-kurangnya 6 bulan ataupun 8 bulan kita mesti ada work based learning di mana secara praktik mereka mesti keluar dan cuba buat jualan, buat sales cycle. Dia beritahu proses-proses jualan. Jualan ini ada teknik-teknik dia. Dia bukan berkelentong macam cakap jual liu, bukan. Dia ada dia punya teknik-teknik dia ada dia punya proses-proses yang kita mesti ikut. Bila kita mengikut proses-proses ini dengan cara betul, kita mungkin lebih boleh berjaya. Jadi sebenarnya orang Tionghoa, dia proses telah ada dalam budaya mereka. Mereka dah tahu dah. Dia mula-mula prospecting, macam mana dah buat research sikit. Dia kata smell the market lah. Inilah street smart. Dia tahu membau pemasaran. Itu. Lepas tu dia mesti tahu macam nak buat. Dia nak membuka percakapan. Dia mesti tahu buat presentasi jualan. Presentasi jualan pun dia ada dia punya roadmap. Cara-cara dia. Ada pula kita mesti tahu macam mana nak buat tanya soalan. Ya. Dan juga macam mana nak menjawab soalan-soalan yang diberi oleh pelanggan-pelanggan. Dan kita mesti tahu closing. Jadi kita nak menutup sale itu. Contohnya kita nak buat, contohnya lepas itu, setelah menutup kita mesti ada relationship selling. Macam mana kita membina satu hubungan yang baik dengan kita punya customer supaya customer itu bersama kita selama-lamanya. Semua ini harus diadakan kalau kita ada kursus perniagaan, kursus entrepreneur. Kita jangan buat nama besar-besar entrepreneur, businessman, jangan. Kita suruh dia buat juru jual dulu. Kita suruh dia keluar dan thick skin kan, mentebalkan kulit ni, tebalkan kulit dan cekalkan hati. Benda ini adalah benda yang penting untuk mulakan bisnes. Disiplin orang itu boleh bangun awal-awal pagi, kerja sampai malam. Dia mesti boleh mau buat phone call. Kalau tak ada mood pun kita paksa diri. Kita buat bisnes ni dia bukan hari-hari kita boleh ada inspirasi. Banyak kali kita kena paksa diri. Macam exercise lah. Kalau kita exercise 5 kali dalam minggu pun mungkin 50% kita kena paksa diri. Kita tak suka hari tu, Allah malas lah nak exercise. Tapi kita exercise juga. Sama kalau kita buat bisnes tu. Ada hari yang kita tak nak buat. Tapi kita paksa diri kita buat juga. Ini adalah satu disiplin, satu budaya yang kita harus wujudkan dan kita mesti mengenalkan semasa kita buat latihan atau kita buat kursus-kursus entrepreneur ataupun perjualan di universiti dan juga di badan-badan kemahiran kerajaan. Semua ini penting. Jadi kita jangan ingat senang. Memang kalau kita nak mula perniagaan ni kita mesti rela kerja 14 jam satu hari. Kadang-kadang 16 jam satu hari. Mungkin selama 4, 5, 6 tahun. Lepas tu kita dah belajar cara-cara, kita dah buat kesilapan-kesilapan, kita belajar dari kesilapan-kesilapan dan selama 4-5 tahun tu kita dah cekalkan diri dan juga bukan hanya itu kita dah tahu teknik-teknik apakah yang cara-cara yang membolehkan kita membesarkan, menjayakan bisnes yang sedia ada yang kita ada. Okay. Jadi itulah yang kita kata street smart. Dia dah try dia ada pengalaman, dia dah kena teruk lah. Kena bangun balik kan. Ini perkara-perkara yang kita mesti ajar. Dan kita juga mungkin kena ajar dalam buat bisnes ini, gaji dia bukan bulan-bulan. Kadang-kadang 3-4 bulan tak ada gaji. Jadi kita mesti cuba ada kebolehan menyimpan duit bagi kita boleh bertahan. Ada banyak ini adalah satu subjek yang luas Brother Nurdin. Jurujual yang berjaya ni kadang-kadang kita tengoklah ada perbezaan yang ketara. Kalau kita pergi majikan etnik A misalnya, mereka yang datang adalah pekerjanya dahulu. Itu pun masuk lambat. Kedai buka lambat. Sedangkan orang nak minum kopi pukul 8 pagi. Tapi dia buka kedai kopi pukul 10 pagi. Jadi 2 jam dah miss pelanggan. Tetapi kalau etnik
B ni memang berjaya dalam perniagaan. Tokey buka kedai dulu. Tokey datang dulu pukul 7.30 dah buka. Pukul 8 jalan tayar dah bergolek. Pekerja dah datang pukul 8 dan kopi sudah boleh dihidangkan ataupun dijual. Jadi dan Tokey akan tunggu sampai habis, sampai petang, sampai malam waktu kedai tutup. Dan Tokey akan berinteraksi dengan pelanggan, dengan pekerja. Waktu rehat mereka lihat bagaimana pekerja berehat dan bagaimana stok datang dan sebagainya. Begitu juga dari sudut kata pun quality control dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita nampak perkara ini remeh ataupun mudah, tetapi apabila kita lihat kejayaan Ethnic A ini, Ethnic B ini, patutlah mereka berjaya. Mereka melihat sedetail yang mungkin dan mereka tidak ambil mudah. Mereka susah, mereka senang, mereka berhujan, mereka berpanas, banjir dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak memecah tembok-tembok bahawa nak buka perniagaan, semua orang boleh buka perniagaan, tetapi nak jadi jual ini, nak jual barang ni memang susah. Ya. Anas rasa kita kalau nak buat latihan untuk orang sesiapa sajalah yang untuk menjadi pandai dan cekap dalam jualan dan juga kemudiannya perniagaan, kita mesti pecahkan kepada dua perkara yang penting. Pertamanya adalah mengenai diri sendiri, ya, disiplin diri sendiri, jati diri, cekal hati, semua tu. That's one, ya. Dia contohnya disiplin, boleh bangun awal, macam you kata tadilah. Dalam kawan-kawan Anas yang jadi milenial, kami sekarang umur 50 lebih semua, mereka betul lah tadi. Dia yang awal-awal buka kedai dulu, dia yang tutup betul. You kata tu memang betul lah. Dia satu. Jadi satu adalah dari segi disiplin diri, ya, kebolehan diri, life skills, komunikasi. Macam mana kalau dah dapat duit banyak, jangan belanja terus, dia simpan. Kepandaian menyimpan duit. Itu satu. Keduanya, untuk buat bisnes ni, kita mesti mengajar orang, dia mesti ada 4 perkara yang penting kita mesti ada kalau kita nak buat bisnes. Crucial lah, ini adalah benda-benda crucial. Pertamanya, kita mesti boleh berinovasi. Kita mesti ada satu produk yang benar-benar customer mahu. Ya, kita mesti adakan satu produk tu yang customer mahu. Yang satunya inovasi ini mesti dengan yang kedua, itu pemasaran. Ya, dia marketing dengan inovasi mesti bersatu. Kalau tidak ni, inovasi kita dia buat kreatif. Produk-produk yang kreatif, idea-idea yang estetik, idea-idea yang shock sendiri. Inovasi ni adalah idea-idea yang boleh ada nilai ekonomi, yang boleh buat duit. Ya, jadi banyak orang-orang muda contohnya, dia ada banyak idea. Tapi idea-idea mungkin tidak boleh membawa kewangan. Untuk membawa kewangan, dia mesti mengenai pemasaran, marketing, jualan, market segmentation, macam mana nak cari pembeli-pembeli. Ketiganya, dia mesti pandai menduplikasi. Jadi ini penting. Ya, duplikasi ini adalah kita ada satu. Kalau contohnya orang tu dia pandai buat kek, tapi dia buat satu kek satu hari dia boleh buat. Kalau kek tu dia dapat RM30 je. Macam mana nak jadi kaya kan? Dia mesti boleh buat kek tu 340 atau 300 biji. Baru dia boleh kaya. Jadi dia mesti untuk buat itu dia mesti rajin cari macam mana untuk duplikasi dia punya produk. Contohnya kepada Anas, Ramly Burger tu lagi sedap pada McDonald. Yeah. Ramly Burger lagi sedap McDonald. Tapi dari segi kebolehan duplikasi, McDonald lagi pandai. Dia satu dunia dia boleh duplikasi. Jadi macam tu dah McDonald jadi lebih kaya daripada Ramly. Dari segi produk, Anas rasa Ramly Burger lagi sedap. Jadi keempatnya itu yang masalah besar adalah general management. Kebolehan mengurus kewangan, mengurus barang-barang, mengurus masa, mengurus informasi. Ini semua kita mesti ajar mereka mula-mula dekat institusi. Lepas itu kita suruh kalau boleh masuklah kerja kepada SME ke company-company besar ke. Mesti tinggal 3-4 tahun. Kena tengok belajar. Bila masuk company besar tu, kita tengok macam mana dia buat dia punya jualan. Jadi dia buat dia punya marketing, pemasaran. Kan dia buat dia punya duplikasi. Jadi kita jangan nak cepat-cepat masuk bisnes. Anas rasa mengambil masa kita apa? Kerana kita tak datang kepada keluarga yang dah ada budaya perniagaan. Jadi kita buat slow sikit apa? Spend about 4-5 years lah. Ya. Busuk-busuk dalam sale mesti 2-3 tahun. Kalau 2 tahun kita nampak 2 putaran sale, 2 year cycle. Ya. Dan kita belajar, inilah cara-caranya. So ini kalau kita hanya menunjukkan entrepreneurship, bergaya, kita ingat senang. Kita keluar, kita masuk terus nak jadi businessman. Dia bukan itu. Kita mesti tengok, ambil masa sikit apa. You
small, you miss small. Ya. Kita start kecil dulu. Kita belajar, kita buat salah dengan cara kecil-kecilan. Dan kita belajar, baru kita buat bisnes yang makin lama makin besar. Okay, Dia prosesnya panjang sikit. Ya. Untuk mendapat kemahiran yang pantas berkaitan dengan pemasaran dan penjualan ataupun nak jual produk, nak jual perkhidmatan, nak jual barang dan sebagainya, kalau ke universiti, kalau ke institusi agensi-agensi yang menawarkan kursus ini, kita tahu kebanyakan lecturer, pensyarah tu tak pernah pun jualan pun. Mereka merujuk pada buku, merujuk kepada pengalaman ketika menyambung belajar di luar negara dan sebagainya, dan akhirnya balik ke universiti, balik ke institusi, mereka mengajar bidang pemasaran dan juga perniagaan. Jadi di mana yang tidak kena apabila anak muda kita ambil bidang-bidang ini, tetapi guru-guru yang mengajar itu bercakap atas pihak orang lain. Oh, menurut Harvard, menurut MBA, menurut universiti ini, menurut pakar ini. Jadi mereka menurut saja. Tetapi untuk diri mereka, mereka tidak ada pengalaman. Jadi itu saya rasa realiti yang dihadapi oleh anak-anak muda kita apabila mendapat pendidikan formal dalam bidang pemasaran dan juga perniagaan. Komen Cik Anas. Itu memang benar. Banyak daripada kita punya pensyarah-pensyarah adalah bukan pernah buat bisnes ataupun tak pernah berjaya dengan bisnes. Ini kita jangan memperkecil-kecilkan apa yang boleh dibelajar daripada buku. Sebenarnya buku dan lecturer tu mungkin bagi satu banyak teori atau case study. Kita masih berguna bila kita anak-anak muda kita pergi belajar. Tetapi adalah penting dalam semua kita punya kursus-kursus perniagaan atau mana-mana kursus pun kita mesti ada work-based learning. Kita mesti adakan, kan kita ada dekat sekarang mungkin dari segi dari permulaan dulu Menteri Pendidikan Tinggi yang berhormat Datuk Seri Izzail Yusof yang mula dia kata 2U1I sebenarnya 2 tahun di universiti, 1 tahun di industri. Perkara-perkara ini memang baik. Itu ada satu idea yang baik. Jadi kita mahu kalau boleh sebenarnya kalau kita baca pada buku semua ni, kita dah tahu teori-teori semua, kita kena lihat macam mana nak mempraktikkan teori itu. Untuk mempraktikkan teori itu kita mesti buat benda tu. Jadi kita mesti masuk dalam industri. Inilah kerana pihak kami benar-benar sedaya upaya untuk based learning. Sebenarnya Anas juga adalah satu adjunct professor dan juga Director Social Innovation and Change di Taylor University contohnya. Dan di Taylor University kami mengikut work-based learning. Jadi Taylor University dia mengajak Zubaidi sebagai satu company, kita bekerjasama supaya kita boleh membina rakyat dan pada masa sama buat duit lah membina rakyat kita, orang-orang muda kita. Jadi bila dia masuk dalam pelajaran tu, dia dah baca teori, dia mesti cuba mempraktikkan teorinya. Itu adalah satu challenge ataupun satu perkara yang penting. Kita jangan memperkecil-kecilkan ataupun jangan anggap pengetahuan dari buku tak guna. Kita sebenarnya yang penting bila kita membaca buku, kita mesti pandai mengambil apa teori yang kita baca itu dan kita praktikkan. Anas nak bagi satu contoh, brother Nazri. Semasa Anas dulu dalam satu di multinational, Anas sebenarnya beruntunglah 5 tahun Anda bekerja pada satu multinational yang memang cekap dalam pemasaran dan jualan. Bila dia hantar Anas training, dia panggil marketing training, di mana dia tarik orang pada seluruh dunia. Lepas kita ada training 3 minggu, kepada itu masa itu Anas punya training, dia bagi satu buku untuk Anas, kami semua. Dia kata, if you have problem, your boss got no time, kalau boss ni tak ada masa, you refer the book. Lepas tu you try to apply. Jadi dia walaupun satu company multinational, dia masih suruh anak-anak bos dia orang supaya jangan lupa refer balik buku. Ini penting kita Brother Nasi the first word wahyu pertama adalah ikra, baca Tapi penting bila kita dah baca, kita mesti cuba mempraktikkan. Jadi kita boleh industri, orang-orang dalam industri misalnya boleh bekerjasama dengan universiti-universiti. Dan itulah yang paling baik, terutamanya kalau kita nak buat dari segi perniagaan, guru jualan, ini paling baik. Okey.
Cik Anas, banyak perkara yang boleh kita bincangkan lagi, tetapi untuk malam ini itu saja masa yang kita ada, dan insya-Allah kita akan buat perbincangan susulan selepas ini bagaimana perkara-perkara yang penting untuk kita ingat bahawa kursus ataupun bidang pemasaran ataupun jurujual ini satu bidang yang mungkin boleh memangkin sektor pekerjaan ketika kita melalui era pandemik dan juga menuju ke endemik ini, supaya anak-anak muda kita tidak hanya merujuk kepada kerja makan gaji ataupun mereka mengambil jalan mudah untuk membuat perkara-perkara yang mungkin tidak mendatangkan keuntungan yang banyak. Terima kasih Cik Anas Zubaidi, Pengarah Zubaidi Sdn Bhd, dan kita bercerita dalam tahun Harimau untuk sambutan Tahun Baru Cina pada malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.